Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Hajah Rubaiyah binti Abu Nawas, Ketua Penolong Pengarah Unit Bahasa Sektor Pembelajaran Jabatan Pengajaran Negeri Melaka, Pendidikan Negeri Melaka, barisan penolong pengarah daripada rakan-rakan saya daripada Unit Bahasa, dan juga tuan-tuan yang hadir dalam stream live kita pada pagi ini. Jadi tibalah slot pada untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan untuk kita meneruskan agenda kita pada pagi ini dengan bab yang keempat, iaitu mengenai dengan pertimbangan profesionalisme dalam pentaksiran bilik darjah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baik, sebelum kita meneruskan untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan pertimbangan profesional dalam kita membuat pertimbangan dalam penilaian kita dalam PBD, kita kena memahami maksud dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pertimbangan profesional ini. Dan kita sedia maklum, tuan-tuan pun ada yang telah pun melaksanakan professional judgment ini atau pertimbangan profesional ini di sekolah. Cuma kita di sini untuk kita membugarkan balik tentang dan juga mengenai makna dan juga apakah yang dimaksudkan pertimbangan profesionalisme ini yang dilakukan dalam PBD, dalam pentaksiran bilik darjah kita. Kita tidak mahu pertimbangan yang guru-guru ataupun tuan-tuan buat pertimbangan yang selama ini di dalam PBD, kita tidak mahu tuan-tuan buat secara emosi ataupun bukan berdasarkan pengetahuan, membuat pertimbangan yang tidak sesuai kerana tuan-tuan tidak mengetahui bagaimanakah cara pertimbangan profesional ini dibuat. Jadi untuk kali ini saya memberikan penerangan tentang apakah yang dimaksudkan dengan pertimbangan profesional dan juga apakah elemen-elemen yang terdapat dalam pertimbangan profesional. Jadi untuk maksud pertimbangan profesional, tuan-tuan boleh melihat kepada slide yang saya telah telah pamerkan ini. Pertimbangan profesional adalah pertimbangan yang dibuat menggunakan pengetahuan profesional terhadap kurikulum yang dihasratkan, mencakupi pengetahuan, kemahiran, nilai, bukti pencapaian, strategi pengajaran, kaedah pentaksiran serta kriteria dan juga standard yang ditetapkan. Jadi di sini kita boleh faham bahawa hasrat kurikulum yang mencakupi kepada pengetahuan dan juga kemahiran di dalam kurikulum itu sepatutnya guru-guru di sekolah harus memahami apakah kandungan kerangka yang terdapat di dalam kurikulum setiap mata pelajaran masing-masing. Jadi di situlah kita boleh melihat pemahaman terhadap sesuatu yang menjurus kepada pengetahuan ataupun kemahiran yang terdapat, yang guru-guru dapat pastikan atau memahami tentang kerangka yang terdapat di dalam kurikulum itu. Ia adalah salah satu ukur yang boleh tuan-tuan guru-guru memahami bagaimana untuk membuat pertimbangan profesional terhadap pentaksiran bilik darjah terhadap anak-anak kita. Baik, pertimbangan profesional juga memerlukan guru membuat keputusan secara beretika. Apa yang dimaksudkan secara beretika ini adalah secara disiplin. Bukan guru membuat keputusan ataupun memberikan pertimbangan terhadap PBD anak-anak kita ini dengan emosi, bukan berdasarkan secara tidak terancang, dan juga bukan satu perkara pertimbangan profesional ataupun pertimbangan ataupun penilaian terhadap PBD kepada anak-anak kita itu dengan tidak bertanggungjawab.
Jadi kita perlukan kepada guru-guru untuk memahami bahawa pertimbangan profesional dalam PBD ini amat sangat-sangat penting untuk kepada guru-guru khususnya untuk memberikan hak terhadap penguasaan murid khususnya dalam penetapan tahap penguasaan murid dalam setiap kali kita menjalani pengajaran dan juga pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya teruskan dengan pertimbangan profesional memerlukan guru membuat keputusan secara beretika dan bertanggungjawab mengenai tahap penguasaan murid berdasarkan analisis dan juga rumusan maklumat terhadap pembelajaran. Jadi di sini kita boleh faham bahawa guru sangat kena bertanggungjawab terhadap apa yang telah dinilaikan setiap kali menjalankan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya, apakah yang dimasukkan juga dengan pertimbangan profesional? Iaitu guru menggunakan pengetahuan, iaitu pengetahuannya terhadap bidang yang telah bidangnya, iaitu terhadap mata pelajaran yang diajarnya, iaitu sudah tentulah menjurus kepada pemahaman terhadap dokumen standard kurikulum dan juga pentaksiran. Jadi guru telah pun mengajar. Kita tahu bahawa guru telah bertahun-tahun mengajar dan secara tidak langsung guru ini telah ada banyak pengalaman tentang pelaksanaan PDPC di kelas. Jadi disebabkan pengetahuan inilah yang boleh memberikan guru memberikan pertimbangan profesional terhadap pengetahuan yang ada pada guru tersebut untuk diberikan kepada anak-anak kita di sekolah. Kemudian pengalaman. Di sini juga di samping pengetahuan, pengalaman guru di dalam kelas ataupun pengalaman guru ketika dalam pembelajaran yang itu iaitu yang kita tahu bahawa proses PBD ini adalah berjalan secara berterusan. Maknanya kita boleh memahami apabila guru-guru melaksanakan PBD bukanlah dia berdasarkan penilaian, tetapi adalah berdasarkan pengembangan anak-anak kita di dalam kelas. Jadi di sinilah kita memerlukan pengalaman yang mana kalau tuan-tuan guru-guru sekalian kena memahami bahawa memang kita nak dapatkan untuk pertimbangan profesional ini adalah amat sukar. Sebab kita kerana kita adalah manusia. Kadang-kadang kita punya pertimbangan profesional ini apabila kita seorang manusia maka dia ada emosi. Jadi di sini kita tidak mahu guru memberikan penilaian kepada anak-anak kita ini berdasarkan emosi, berdasarkan sesuatu yang tidak dirancang yang menyebabkan nanti akan memberikan sesuatu tidak anak-anak kita dari sudut apa yang dinilai terhadap pembelajaran yang kita ajarkan kepada mereka dan mereka dapat input daripada kita. Kemudian iaitu input murid. Input murid adalah daripada apakah yang kita boleh dapat daripada murid ataupun murid sendiri yang mempunyai inputnya sendiri. Murid-murid yang mendapat inputnya daripada kita ataupun input murid itu sendiri yang pengetahuan yang sedia ada pada murid itu untuk kita berikan tahap penguasaan kepada mereka. Dan juga mengamalkan tanggungjawab profesional dalam membuat pertimbangan profesional. Guru juga perlu sentiasa mengikuti perkembangan tentang bidang atau disiplin ilmu. Jadi di sini kita perlu melihat guru kena banyak membaca dan juga memahami. Pertama sekali di SKP yang kita ada yang telah diberikan pada setiap mata pelajaran dan turunkan kepada setiap guru. Guru-guru kena memahami kerangka-kerangka ada 6 tunjang utama yang terdapat di dalam kerangka kurikulum di dalam setiap di SKP mata pelajaran. Di setiap mata pelajaran
kerangka itu adalah kerangka yang sama-sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Jadi guru-guru perlu memahami konsep tunjang utama yang terdapat di dalam kerangka kurikulum KSSM ataupun KSSR itu, yang mana dia memberikan satu suntikan ilmu kepada guru-guru ataupun disiplin ilmu guru-guru, di samping pengalaman guru-guru ada yang ditambahkan lagi untuk menambah baik pedagogi serta pentafsiran melalui pembacaan. Dan juga pembincangan secara profesional dengan rakan-rakan pendidik lain untuk meningkatkan kompetensi dalam membuat pertimbangan profesional. Jadi di sini juga kita boleh melihat bahawa rakan-rakan kita juga yang mana guru-guru cemerlang ataupun rakan-rakan kita yang mahir tentang dari sudut pedagogi dan juga PDPC dalam kelas ataupun mentor kita ataupun mentor dalam mata pelajaran kita, boleh kita jadikan sebagai ukuran untuk meningkatkan kompetensi kita dalam membuat pertimbangan profesional. Jadi kita tidak membuat sesuatu pertimbangan ini kadang-kadang tidak digalakkan untuk kita membuat seorang, tetapi kita memerlukan juga rakan-rakan kita yang mahir untuk kita memberikan pendapat mereka berkenaan dengan penilaian, pertimbangan yang kita buat terhadap anak-anak kita ini supaya ia berlaku adil kepada anak-anak kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya meneruskan lagi berkenaan dengan pertimbangan profesionalisme ini ataupun pertimbangan profesional ini adalah ada terdapat 4 elemen yang terdapat dalam pertimbangan profesional ini. Yang pertama sekali adalah pengetahuan. Yang kedua adalah tanggungjawab profesionalisme. Yang ketiga, pengalaman. Dan yang keempat adalah input murid. Jadi, saya akan menguraikan apakah yang dimaksudkan dengan keempat-empat elemen ini dalam pertimbangan profesional kita ini. Profesional ini. Jadi, dalam pertimbangan profesional, ada 4 elemen ini amat penting untuk tuan-tuan untuk memahami dalam kita melaksanakan ataupun kita buat penentuan tahap penguasaan dalam kita menentukan tahap penguasaan kepada anak-anak kita. Baik, yang pertama sekali, pengetahuan. Dari sudut pengetahuan, guru perlu berpengetahuan luas dalam mata pelajaran yang diajar, meliputi ilmu kandungan, strategi pengajaran serta berkebolehan mentaksir murid dengan pelbagai kaedah pentaksiran secara adil, telus dan konsisten. Jadi di sini guru kena ada ilmu untuk menjalankan pentaksiran supaya apa yang dinilai kepada anak-anak kita ini adalah dapat dinilai secara adil dan secara telus dan juga konsisten. Jadi di sini kita sangat memerlukan, guru sangat memerlukan, iaitu ilmu pengetahuan dari sudut pembacaan dan juga dari sudut penambahan ilmu ataupun perkongsian ilmu. Perkongsian ilmu juga sangat penting untuk kita meningkatkan diri guru sendiri di sepanjang pelaksanaan untuk membuat pertimbangan profesional dalam PBD kita. Jadi di sinilah nanti terhasilnya disebabkan pengalaman dan juga ilmu yang ada terdapat di dalam pada guru yang membolehkan guru membuat pertimbangan profesional dengan baik dan juga konsisten. Kemudian yang kedua, tanggungjawab profesionalisme. Guru melaksanakan pentaksiran secara bertanggungjawab dan beretika berdasarkan pengetahuan, input murid serta pengalaman yang ada dengan cekap, adil, telus, sistematik dan holistik. Jadi sebagai seorang guru juga dalam kita membuat penarafan ataupun memberikan tahap penguasaan kepada anak-anak kita, kita juga ada pertimbangan profesional kita dalam kita beretika berdasarkan pengetahuan sedia guru
dan juga kena cekap. Guru-guru mesti cekap dan juga adil, telus dan sistematik. Guru-guru mestilah membuat perancangan dalam melaksanakan PBD ini. Jadi kita apabila sebelum kita hendak membuatkan pertimbangan penarafan ataupun penilaian kepada anak-anak kita ini, kita perlulah merancang pelaksanaan PDPC kita ini berdasarkan perancangan yang guru-guru buat, sama ada dalam perancangan tahunan berdasarkan DSKP yang telah digarispandukan oleh badan bahagian pihak kurikulum Kementerian Pendidikan. Jadi di sinilah sangat penting yang mana guru-guru sangat perlu memahami dan juga memahami terhadap DSKP itu, kerana ialah adalah sumber utama yang penting dalam kita dalam menjalankan PBD kita untuk anak-anak kita ini. Jadi apatah lagi kita tuan-tuan, kita sekarang dalam keadaan pandemik yang kita perlu menilai bagaimana anak-anak kita ini, kita nak nilaikan dia bagaimanakah pertimbangan tuan-tuan nanti nak memberikan penarafan kepada anak-anak kita yang berada di rumah. Jadi perlu tuan-tuan memberikan sesuatu pertimbangan yang sesuai, dan bukan disebabkan anak-anak kita ini dia berikan sesuatu, kita memberikan tanpa satu perancangan, ada perancangan yang teliti dan juga sistematik yang boleh yang kita bolehkan berikan penilaian kepada. Akhirnya nanti apabila kami di jabatan meminta keputusan untuk memberikan pelaporan terhadap PBD ini, jadi kita nak sesuatu yang boleh memberikan kesahan daripada pihak kami untuk menyatakan bahawa pelaksanaan PBD di pihak tuan-tuan itu adalah boleh kita sahkan ianya sebagai yang terbaiklah di peringkat tuan-tuan. Kemudian pengalaman. Guru menggunakan pengalaman mengajar dalam interaksi dengan murid. Berdasar pengalaman, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan potensi murid. Walau bagaimanapun, guru harus mentaksir murid secara profesional. Jadi seperti mana yang kita ketahui di dalam PBD ini, semasa PBD ini dijalankan secara berterusan, dan juga hasil daripada tahap penguasaan yang telah dinilai oleh guru-guru itu adalah merupakan salah satu tindak tanduk bagaimana kita pelaksanaan PDPC kita dalam PDPC kita terhadap anak-anak kita. Jadi setiap kali penilaian yang kita berikan, itulah hasil daripada kita yang kita ajar kepada anak-anak kita. Kita boleh melihat potensi anak-anak kita itu secara holistik dan ataupun secara berterusan. Bukan kita melihat hanya sekadar dengan penilaian, tetapi anak-anak kita ini kita boleh melihat dia dari segi perancangan pembelajaran yang kita rangkakan untuk mereka ataupun kita berikan kepada mereka. Jadi dari situlah pengalaman kita, dari situlah kita nampak try dan error kita dalam kita melaksanakan PDPC kita ini, dan juga seterusnya dalam kita memberikan penarafan. Di situ kita boleh melihat bahawa potensi anak-anak kita ini kita boleh lihat dari segi kekurangannya dan juga kelebihannya dalam kita memberikan penilaian PBD kepada anak-anak kita ini. Jadi di sinilah kita akan mendapat pengalaman guru-guru daripada hasil perancangan lesson plan ataupun rancangan pengajaran harian yang tuan-tuan buat pada hari tersebut, dan juga hasil daripada refleksi yang terdapat daripada hari tersebut, maka ia boleh dijadikan kayu pengukur untuk diberikan penambahbaikan pada pembelajaran yang seterusnya. Di samping itu juga kita memberikan penilaian PBD kepada anak-anak kita ini, kita boleh melihat setiap anak-anak kita ini yang mempunyai potensi yang sesuai, yang kita berikan mengikut
profesional kita dan juga pertimbangan kita berdasarkan terhadap apa yang kita telah rancangkan dalam pembelajaran dan juga pengajaran kita. Kemudian, input murid. Guru menganalisis, yang keempat pula, iaitu guru menganalisis dan juga membuat pertimbangan berdasarkan pemerhatian. Perbincangan dua hala, soal jawab, lembaran kerja, buku log, portfolio, jurnal, harian, kuis, esei, puisi, slide pembentangan, hasil projek dan lain-lain yang bersesuaian. Guru juga membuat pertimbangan berdasarkan prestasi murid dalam aktiviti PDP, ujian atau latihan yang diberikan. Di sini adalah amat penting guru merancang dalam memberikan apa sahaja latihan ataupun lembaran kerja ataupun apa sahaja bentuk aktiviti yang menjurus kepada untuk melihat kepada tahap penguasaan anak-anak kita ini. Jadi banyak kaedah yang kita boleh gunakan seperti yang telah saya sebutkan tadi, apa yang terdapat dalam slide ini. Maka tuan-tuan boleh pelbagaikan kaedah pentaksiran untuk kita memberikan penarafan dan juga tahap penguasaan kepada anak-anak kita ini, supaya dengan adanya kita mempelbagaikan cara-cara untuk kita membuat pentaksiran ini, maka cara pentaksiran kita ini dia akan lagi lebih menyeronokkan kepada anak-anak. Sambil dia menyeronokkan, maka di samping itulah juga kita akan dapat membuat penilaian dan juga tahap penguasaan anak kita ini secara adil. Jadi input murid ini adalah sangat penting dan juga guru juga kenalah mesti ada perancangan dan juga membuat perancangan. Apatah lagi juga kita sering ingatkan bahawa kita dalam keadaan pandemik ini kita perlu kreatif dan juga inovatif untuk kita melaksanakan bagaimana kita nak melaksanakan memberikan pertimbangan profesional kita ini terhadap penilaian dan juga tahap penguasaan anak-anak kita ini apabila mereka di rumah. Jadi mungkin kita boleh cadangkan tuan-tuan untuk kita memberikan kuis dalam berbentuk gamifikasi, berbentuk projek dan juga pelbagai lagi cara-cara yang boleh kita berikan, yang kita boleh buat penilaian nanti murid walaupun anak-anak kita ni berada di rumah. Okey. Seterusnya, baik. Dalam seterusnya, untuk kenapa dia ni? Baik. Seterusnya saya meneruskan dalam untuk kita membuat pertimbangan profesional ini, terdapat juga beberapa elemen yang boleh menjurus kepada pertimbangan profesional kita, iaitu yang pertama sekali hasrat kurikulum, iaitu guru perlu memahami objektif kurikulum yang terkandung dalam SKP mata pelajaran yang terlibat. Kurikulum semua mata pelajaran terdiri daripada pengetahuan, kemahiran dan nilai. Bagi menentukan tahap penguasaan murid, guru hendaklah memahami hasrat KSSR, KSSM dan juga memahami standard kandungan, standard pembelajaran serta standard prestasi mata pelajaran masing-masing. Ini adalah hasrat daripada bahagian pembangunan kurikulum kementerian, yang mana guru mestilah memahami objektif yang terkandung di dalam SKP dan juga kerangka yang terdapat di dalam
di SKP setiap mata pelajaran masing-masing, yang mana disebab dengan pemahaman terhadap kehendak apakah hasrat kurikulum itu, maka barulah tercapai nanti kemenjadian anak kita dan juga penilaian kita, apakah penilaian yang kita hendak hasrat untuk kita buatkan kepada anak-anak kita ini sesuai dengan kehendak daripada DSKP ataupun mata pelajaran yang kita ajar, setiap mata pelajaran yang kita ajar. Kemudian seterusnya, tujuan pentaksiran. Guru perlu menentukan tujuan pentaksiran, iaitu mengenal pasti aspek pembelajaran yang perlu ditaksir berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Di sini guru juga kena memahami apakah yang terdapat di dalam DSKP tersebut, yang mana kita memahami di dalam dokumen standard curriculum prestasi, dokumen standard curriculum prestasi DSKP kita, iaitu dokumen standard curriculum dan prestasi, yang mana terdapat 3 bahagian yang guru-guru kena fahami, iaitu pertama sekali standard prestasi dan dan juga yang terdapat di dalamnya standard kandungan dan juga standard pembelajaran, yang mana guru-guru kena membuat penilaian dan juga perlu menjajarkan bagaimanakah standard dan juga perancangan untuk merangka standard pembelajaran ini di dalam RPT yang telah yang sepatutnya dibuat oleh guru-guru. Yang seterusnya memberikan pemahaman bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dan juga pengajaran dan pembelajaran seterusnya kepada prestasi yang akan dilaksanakan untuk anak-anak kita nanti. Jadi di sinilah guru-guru kena sangat-sangat memahami tentang DSKP dan juga terhadap DSKP setiap mata pelajaran masing-masing. Okay. Yang kedua, kaedah pentaksiran. Guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran meliputi pemerhatian, lisan dan penulisan melalui pelaksanaan PDP dalam bilik darjah. Guru perlu meningkatkan kemahiran membuat pertimbangan dan memberi justifikasi terhadap setiap murid serta sentiasa merekodkan perkembangan pembelajaran murid. Hasil kerja murid merupakan salah satu bukti perkembangan pembelajaran murid. Jadi di sini kita boleh melihat guru kena kreatif dan juga inovatif terhadap pelaksanaan penilaian ataupun aktiviti yang dilaksanakan. Jadi guru-guru juga boleh membuat pentaksiran meliputi daripada sudut pemerhatian. Guru boleh membuat dari sudut pemerhatian ataupun dari sudut lisan, dari segi percakapan dan juga penulisan. Semasa PDP dijalankan di dalam bilik darjah. Jadi di sinilah guru perlu membuat pemerhatian secara telus dan meneliti terhadap pemberian dan juga penelitian terhadap pemerhatian yang dibuat semasa memberikan penarafan dan juga tahap penguasaan kepada anak-anak khususnya di sekolah kita. Jadi pertimbangan dan juga justifikasi yang dibuat pada murid itu hendaklah direkodkan supaya ia juga nanti akan boleh diberikan sebagai akhir nanti apabila ibu bapa bertanya kepada kita, maka kita akan memberikan justifikasi inilah dan juga pertimbangan inilah disebabkan penilaian kita dan juga rekod-rekod yang kita telah hasilkan daripada pengajaran dan pembelajaran yang telah dilalui oleh anak-anak kita ini, maka ia boleh diberikan sebagai rekod ataupun sebagai rumusan kepada ibu bapa tahap penguasaan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Jadi jika kita memberikan sesuatu rekod, sesuatu tahap penguasaan yang tiada direkodkan,
ataupun tidak didokumentasikan, ia akan menjadi masalah nanti kepada kita untuk kita menjawab kepada ibu bapa. Atas dasar apakah pertimbangan yang tuan-tuan buat nanti yang akan nanti akan memberikan sesuatu yang akan boleh memberikan masalah untuk kita menjawab. Sebab setiap tahap penguasaan yang tuan-tuan berikan kepada anak-anak itu adalah standard dan juga butiran yang tuan-tuan kena berikan sokongan supaya ibu bapa yakin terhadap pertimbangan guru-guru buat ini berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tuan-tuan sendiri. Jadi untuk mengelakkan daripada kita sendiri daripada ditanya kemudian kita tidak dapat menjawab, maka dengan ada justifikasi ataupun perekodan ataupun dokumentasi ini membantu kita untuk kita memberikan penerangan terhadap ibu bapa khususnya yang ingin tahu penilaian dan juga tahap penguasaan anak-anak mereka di sekolah. Baik, suasana. Kemudian, suasana pentaksiran. Guru perlu mewujudkan suasana yang menyeronokkan, tanpa tekanan dan bersahaja dalam persekitaran bilik darjah agar interaksi antara guru dan murid, murid dan murid, serta murid dan bahan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pentaksiran bilik darjah seharusnya berlaku secara autentik dalam situasi PDP dan tidak dalam situasi yang terlalu formal seperti dalam Dewan Perpesaan. Di sini kita suka mengingatkan kepada guru-guru, kita telah mengarah kepada memang 100% kepada penilaian PBD. Tuan-tuan, kita tinggalkan minda kita ataupun otak kita ini terhadap penilaian peperiksaan. Kita dah boleh letakkan kita punya mindset kita ini dalam penilaian ataupun penilaian terhadap peperiksaan ini. Tuan-tuan dah boleh buang jauh-jauh dah. Sekarang kita tumpu kepada pentaksiran berasaskan bilik darjah. Jadi di sini kita kena mindset ataupun kita kena setkan dalam kepala kita bahawa kita memang dalam dalam situasi yang mana kita kena berubah. Kita tidak lagi mengamalkan sistem sistem yang lama, walaupun pengujian itu tetap ada tetapi tidaklah ia diambil secara menyeluruh, tuan-tuan. Jadi dekat sini kita boleh melihat guru-guru perlu mewujudkan suasana yang menyeronokkan lah. Jadi guru-guru semasa dalam suasana pentaksiran, janganlah kita buat pentaksiran yang membosankan. Kita kena buat sesuatu yang menyeronokkan. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, bahawa apabila tuan-tuan sekarang berada di rumah, sekarang kita berada dalam keadaan PDPR, maka tuan-tuan kena memikirkan. Kerana kita, walau bagaimana cara sekalipun, pelaksanaan PBD kita tetap dilaksanakan walaupun kita berada dalam PDPR. Jadi, apatah lagi, kita bersemuka. Jadi, kita kena memerlukan guru kena kreatif, membina, merancang, dan juga kena ada strategi lah dalam kita melaksanakan pentaksiran ini, supaya pentaksiran yang kita laksanakan kepada anak-anak kita ini dia lebih menyeronokkan, bukanlah sesuatu yang memberi tekanan kepada anak-anak kita. Bukan kita nak memberikan sesuatu yang kita nak mencapaikan anak-anak kita itu sesuatu dengan segera. Tidak, PBD ini adalah sesuatu yang kita nak melihat perkembangan anak-anak kita ini dari sudut kemahiran yang perlu didapat. Contoh dalam bahasa, kemahiran kita ada 4 kemahiran. Anak-anak kita ini, kita nak melihat dia sama ada kemahiran bertuturnya, kemahiran mendengarnya. Kita nak mereka ini betul-betul dapat. Bukan kita nak memberi pengajaran kepada mereka ini, bukanlah kita nak dapatkan dengan kadar segera, sekadar kita buat untuk kita mendapatkan keputusan dengan cepat. Tak, kita hendak biarkan anak-anak kita ini mendapat keempat-empat kemahiran ini secara individu bagi anak-anak kita inilah. Bukan kita nak dapatkan keputusannya yang akhirnya itu sebab yang kita melihat bahawa
akhirnya yang dilaporkan itu tidak memberikan kesahan kepada kita untuk kita memberikan satu tahap penguasaan yang kita boleh nilaikan ianya sebagai inilah yang betul lah. Jadi kita tak nak. Jadi biarlah guru merancang dan juga apabila mewujudkan atau hendak membuatkan pentaksiran, maka mestilah mewujudkan persekitaran bilik darjah itu dengan keadaan yang menyeronokkan. Dia tidak perasan bahawa rupa-rupanya dalam ketika dia guru membuat game, gamifikasi ataupun sesuatu permainan dalam kelas, maka rupanya dalam keadaan itulah murid juga dinilai. Jadi kita tak nak kita menilai anak-anak kita ini kepada sesuatu yang rigid ataupun yang tertumpu ataupun yang terlalu formal untuk seperti yang ada kita buat dalam Dewan Peperiksaan. Jadi kita kena faham keadaan ini, pentaksiran kita telah berubah dan juga suasana pembelajaran kita pun telah berubah, maka kita perlu berubah mindset kita ini kepada pentaksiran bilik darjah yang sebenar-benarnya. Baik. Seterusnya, dalam pertimbangan profesional juga, guru amanah, iaitu amanah yang ini adalah satu perkara yang selalu diingatkan kepada kita. Seterusnya selalu diingatkan kepada kita, iaitu khususnya pada pengarah, kepada kita pegawai dan juga kepada guru-guru kita. Khususnya, guru-guru seharusnya bersikap terbuka dan profesional dalam membuat pertimbangan serta memberi justifikasi terhadap perkembangan dan penguasaan pembelajaran murid. Sikap terbuka dan profesional ini mencerminkan sikap amanah serta memupuk keyakinan pentadbir, guru, murid dan ibu bapa terhadap pertimbangan profesional yang dilakukan. Di sinilah kita sangat menitik beratkan kepada guru. Kena amanah. Bukanlah penilaian tahap penguasaan yang diberikan kepada anak-anak kita ni sebab bapaknya kaya. Bukan disebabkan anak ini bapaknya kaya, bapaknya berjawatan. Disebabkan itulah tuan-tuan akan berikan dia tahap 6. Bukan. Tuan-tuan kena bersikap terbuka dan profesional dalam membuat pertimbangan kepada anak-anak kita ini. Kita kena melihat bahawa setiap penilaian ini ataupun tahap penguasaan yang kita berikan kepada anak-anak ini berdasarkan adalah tahap kebolehan anak-anak kita ini. Bukan disebabkan material dan fizikal mereka yang kita nilai. Jadi kita tak nak perkara-perkara ini berlaku lagi lah di sekolah kita. Kita nak biarkanlah keyakinan ibu bapa terhadap pertimbangan ataupun tahap penguasaan yang telah diberikan oleh guru adalah secara profesional. Supaya kita hendak melihat bahawa sekolah ini apabila peperiksaan telah dihapuskan, maka ibu bapa 100% ataupun 100% memberikan keyakinan bahawa pertimbangan profesional yang dilakukan di peringkat sekolah melalui pentadbiran diyakini oleh ibu bapa. Jadi guru kenalah bersikap terbuka kalau ada ibu bapa cadangan dan juga komen tentang terhadap pelaksanaan ini, pelaksanaan tentang anak-anak mereka. Jadi tuan-tuan kenalah bersikap terbuka dan juga tuan-tuan kena bersikap terbuka dan juga telus kepada memberikan pelaporan terhadap kepada anak-anak yang telah diberikan tahap penguasaannya kepada ibu bapa. Jangan tuan-tuan sorokkan ataupun tuan-tuan sembunyikan disebabkan kelemahan kita, tuan-tuan sorokkan sorokkan tentang tentang penilaian kita, maka ia akan menyebabkan nanti kerugian kepada anak-anak kita itu sendiri. Jadi di sinilah yang kita hendakkan bahawa sikap amanah yang terdapat daripada guru sendiri adalah amat penting dalam kita membuat penilaian pertimbangan profesional kita.
Seterusnya, iaitu peluang. Guru perlu memberi peluang yang adil dan masa yang secukupnya kepada anak murid untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari, termasuklah mempelbagaikan sumber aktiviti dan kaedah pentaksiran supaya murid mendapat ruang serta peluang untuk mempamerkan keupayaan mereka dalam melaksanakan pelbagai bentuk tugasan. Tidak semua murid berkembang pada kadar yang sama. Terdapat faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pengembangan murid seperti faktor latar belakang keluarga, kelengkapan prasarana dalam bilik darjah atau sekolah dan lain-lain. Jadi, di sini juga kita ingin memaklumkan kepada guru semua bahawa janganlah kita tergesa-gesa untuk membuat penilaian. Bukan maknanya, bukan tergesa-gesa dalam maksud kita tidak membuat penilaian itu, tetapi kita tidak mahu tuan-tuan membuat penilaian itu secara, kita tak nak membuat secara sembrono lah. Apa yang telah dipelajari ini kita beri peluang pada anak-anak kita ini untuk dia memahami, kemudian dia pelajari, kemudian dia ada merasai pengalaman tentang sesuatu kemahiran tersebut, yang seterusnya dia akan menjadikan kemahiran itu dia akan tersebati dalam diri dia, dan seterusnya akan menjadikan dia diri dia itu ataupun kemenjadian murid itu akan datang kepada dia lah, terhadap apa yang telah kita ajarkan kepada dia, ataupun apatah yang kita telah nilaikan, apa hendak kita berikan penilaian terhadap dia. Jadi di sini kita perlukan kepada guru memberikan ruang dan juga peluang yang adil kepada anak-anak kita. Jangan kita terus kita judge je atau kita terus berikan pertimbangan terus. Dah awak 4 terus, 3 terus, tanpa kita membuat memberikan dia peluang. Kita tidak pun memberikan dia langsung, instrumen pun tak beri, tiba-tiba kita terus. Walaupun kita tahu dalam pentaksiran juga kita ada juga pemerhatian yang lisan, tetapi kena juga memberikan ruang kepada anak-anak kita ini supaya mereka memahami apakah objektif pembelajaran dan juga kehendak sesuatu kurikulum yang hendak dijalankan ini, yang kita berikan kepada mereka bagi setiap mata pelajaran ini, maka dia akan dapat dan juga seterusnya menjadikan dia pelajar yang dikehendaki dalam kurikulum kita. Baik. Seterusnya, di dalam pertimbangan profesional ini terdapat juga perkara yang kedua, iaitu moderasi. Moderasi iaitu apakah dimaksudkan moderasi? Moderasi adalah proses penetapan aspek atau kriteria dalam pentaksiran. Dalam proses moderasi, guru-guru berkongsi pengalaman, pengetahuan, pemahaman kurikulum, iaitu apa yang terdapat dalam DSKP, standard pengandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi, strategi pengajaran serta pentaksiran bagi melaksanakan pertimbangan profesional. Iaitu proses ini juga melibatkan guru membuat keputusan yang konsisten di dalam mentaksir tahap penguasaan murid. Moderasi dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang sama atau dalam panitia yang sama. Moderasi penting bagi mengurangkan jurang pertimbangan profesional antara seorang guru dengan guru yang lain. Moderasi juga adalah untuk memastikan kesahan dan kesaksamaan dalam pertimbangan profesional dan pentaksiran yang dilakukan. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa proses moderasi ini, yang mana kita menetapkan aspek ataupun kriteria dalam pentaksiran kita. Kita tahu kadang-kadang kita apabila kita membuat penilaian terhadap anak-anak kita ini, kadang-kadang kita rasa kita tidak adil, ataupun penilaian kita ini kurang tepat. Jadi kita perlukan rakan-rakan kita dalam panitia ataupun rakan-rakan kita dalam mata pelajaran yang sama. Kita boleh berkongsi dan juga kita boleh membuat perbincangan terhadap sesuatu penilaian yang hendak dibuat kepada anak-anak kita ini. Jadi kita boleh berbincang dengan rakan-rakan kita dalam kita menentukan setiap seorang kepada anak-anak kita yang kita nilai, supaya kita tidak membuat penilaian kita ini secara solo, dan juga kita tidak mahu apatah lagi penilaian yang kita buat ini tidak berdasarkan perancangan yang kita buat
tiba akhir-akhir saja penilaian yang hendak dibuat, kalau kita hendak buat minta laporan, maka tuan-tuan akan membuatkan penilaian tersebut di hujung saja, sedangkan ada prosesnya semasa dalam pembelajaran tersebut. Dalam di SKP itu ada 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Tuan-tuan tidak mengikut proses tersebut. Tapi terus kita memberikan penilaian yang terakhir saja, tanpa kita melihat kepada proses-proses yang sepatutnya dilalui oleh murid. Jadi ini yang kita tidak mahu. Kita tidak mahu pertimbangan yang akhirnya yang akan merugikan kepada anak-anak kita dan juga nanti akan memberi tanda tanya kepada ibu bapa. Bagaimanakah, apakah yang sepatutnya anak mereka dapat, tapi tidak yang tidak memberikan sesuatu kepuasan lah kepada ibu bapa, kepuasan hati terhadap penilaian yang akan diberikan. Jadi apabila adanya proses moderasi ini, maka bila kita membuat keputusan bersama dengan adanya bantuan dan juga rakan-rakan, maka ia tidak akan memberi satu fitnah lah kepada guru kita dan juga memberikan sesuatu pengesahan yang profesional, yang baik, ataupun yang tidak boleh dipertikaikan semasa guru-guru memberikan tahap penguasaan kepada anak-anak murid kita. Seterusnya, baik, tujuan moderasi. Apakah tujuan moderasi ini? Ada 4 perkara, iaitu yang pertama, memastikan pertimbangan yang dibuat secara adil, konsisten, sah dan boleh dipercayai. Jadi, ini adalah perkara yang pertamalah. Pertimbangan yang kita buat itu boleh, dia akan menjadikan kita membuat pertimbangan itu lebih adil dan telus dan juga konsisten. Tidaklah kejap-kejap tuan-tuan nanti buat satu, kemudian bila tahun katakanlah membuat penilaian pada proses tersebut tu tidak konsisten, maknanya kejap 2, kejap 3, kejap 4, jadi tidak konsisten tanpa perancangan, dan kemudian tidak ada tidak ada yang boleh mendatangkan yang boleh mendatangkan keraguan dalam penilaian tersebut. Jadi dalam proses moderasi ini, bila ada kebersamaan ini, maka pertimbangan tersebut boleh dibuat secara adil dan telus. Kemudian meningkatkan komunikasi profesional dalam kalangan guru. Di sini kita boleh meningkat komunikasi. Bagaimana kita merhubung kait ataupun kita berbincang bersama dengan rakan-rakan profesional kita, iaitu rakan-rakan guru kita, di manakah kekurangan dan kebaikan ataupun perkongsian yang kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan guru kita ini terhadap penilaian yang kita buat. Jadi di situlah nanti kita akan dapat pengalaman di kalangan guru sendiri, di kalangan guru sendiri, yang mana pengalaman masing-masing tidak akan sama, tidak akan sama. Mungkin pendapat yang akan diberikan oleh guru A, B, C yang boleh juga memberikan satu kata putus yang boleh memberi kata putus terhadap penilaian kepada anak-anak kita dalam memberikan tahap penguasaan. Jadi disebabkan komunikasi guru ini memberikan pengalaman daripada guru-guru yang tidak tahu bagaimana nak menilai. Jadi disebabkan ada pengalaman guru-guru rakan-rakan kita ini memberikan pengalaman untuk kita membuat tahap memberikan penilaian yang sebaiknya kepada anak-anak kita. Kemudian mewujudkan pembelajaran profesional dalam kalangan guru. Di sinilah kita membuat mewujudkan pembelajaran kepada profesional dalam guru. Maksudnya kita kita memberikan pengetahuan dan juga kalau kita tidak tahu memahami konsep tentang PBD ini, maka di kalangan guru ini kita akan sama-sama berkongsi untuk kita memberikan pemahaman terhadap bagaimanakah pelaksanaan ataupun pentaksiran berasaskan dalam darjah ini dilaksanakan. Inilah yang akan menyebabkan kompetisi, meningkatkan kompetensi guru khususnya. Kemudian kita meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Di sini kita boleh melihat bahawa disebabkan hasil tadi perbincangan kita, maka kita boleh melihat apakah kekurangan dan juga
kekurangan ataupun kebaikan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran kita. Jadi dekat sini kita boleh melihat disebabkan ada rakan-rakan kita itu yang membuat daripada hasil perbincangan profesional kita bersama dengan mereka, maka nanti kita boleh meningkatkan pengajaran dan pembelajaran kita daripada semasa ke semasa. Dan juga nanti kita boleh menambahkan pengetahuan kita dalam bagaimana pengalaman kita dalam kita melalui proses memberikan penilaian PBD terhadap tahap penguasaan kepada anak-anak kita. Seterusnya, dalam aspek moderasi ini juga, perkara yang dimoderasikan termasuklah aspek juga penentuan kaedah pentaksiran, seperti mana yang telah kita maklumkan kepada sebelum ini, kaedah penentuan tetap kaedah pentaksiran yang tuan-tuan kena rancang, apakah kaedah melalui instrumen yang tuan-tuan rancangkan dan juga laksanakan, dan juga pemilihan instrumen pentaksiran, kriteria pertimbangan profesional serta penentuan tahap penguasaan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang termasuk juga perkara yang dimoderasikan ataupun aspek-aspek yang diterima dalam perkara-perkara yang dimoderasikan. Jadi untuk dalam perkara dalam bab moderasi ini juga terdapat beberapa model atau kaedah dalam moderasi, iaitu guru boleh menggunakan mana-mana kaedah ataupun boleh menggabungkan beberapa kaedah berikut. Yang pertamanya antaranya iaitu kalibrasi. Apa yang dimaksudkan kalibrasi? Iaitu beberapa sampel hasil kerja murid ditaksir secara sendirian guru, ataupun guru kemudian berbincang tentang pertimbangan yang dilakukan, pertimbangan yang telah dilakukan. Yang ini adalah maknanya kalau kita memberikan sesuatu projek kepada murid, kemudian apabila projek itu hendak dibuatkan penilaian, kemudian kita akan membuat penilaian ini bersama dengan guru tentang pertimbangan rakan-rakan kita, rakan-rakan mata pelajaran kita, untuk kita membuatkan pertimbangan dan juga penilaian terhadap penilaian tahap penguasaan yang sepatutnya anak-anak kita dapat. Jadi sampel ini, sampel hasil guru kerja murid ini yang ditaksir ini adalah guru akan berbincang bersama dengan rakan guru, iaitu kalibrasilah dalam konsep kaedah kalibrasi. Tujuan kalibrasi ialah mendapatkan persetujuan dan pemahaman yang sama terhadap standard atau pertimbangan yang telah dilakukan. Kita tak naklah nanti penentuan terhadap penguasaan ini, walaupun kita mengajar satu mata pelajaran dan tahap yang sama, kita tak nak nanti yang ini terlalu jurang, antara jurang guru A dengan guru B terlalu sangat berbeza. Jadi kita apabila ada kalibrasi ini, kita boleh berbincang, kita boleh membuat satu pengukuran, satu pengukuran yang jelas, yang juga kita boleh membuat satu perbincangan yang mana kita boleh melaksanakan tahap penilaian yang pentaksiran yang kita buat itu selari, dan juga dia tidak larilah jauh di antara setiap guru yang membuat pentaksiran ini apabila ada perbincangan yang dibuat bersama. Yang kedua iaitu persidangan. Persidangan ini iaitu hasil murid ditaksir secara bersendirian oleh guru, beberapa sampel hasil kerja murid yang mewakili pelbagai tahap penguasaan dipilih secara kolaboratif dan dibincangkan, dilakukan moderasi. Tujuan kaedah ini ialah untuk mendapatkan persetujuan dan pemahaman yang sama dalam pemberian tahap penguasaan tersebut. Persidangan. Di sini kita boleh melihat yang mana sampel ataupun hasil kerja murid yang mewakili pelbagai tahap penguasaan itu dipilih secara kolaboratif dan dibincangkan juga di dalam bersama dengan rakan kita untuk kita memberikan apakah yang sesuai daripada hasil persidangan kita itu
dan juga apakah hasil yang kita boleh lihat kepada anak-anak yang menghasilkan aktiviti tersebut. Seterusnya yang kita boleh berikan tahap penguasaan yang sesuai bagi anak-anak kita ini apabila mereka membuat secara kolaboratif. Dan yang terakhir iaitu merujuk pakar. Guru melakukan pentaksiran kepada murid masing-masing. Seterusnya hasil pentaksiran tersebut diserahkan kepada pakar untuk mendapatkan maklum balas sama, dan guru telah menterjemah dan menggunakan standard seperti yang dihasratkan. Guru merujuk kepada pakar ini, mungkin kita boleh merujuk kepada mentor kita, ataupun guru-guru cemerlang kita, ataupun kepada guru-guru pakar kita lah, yang lebih pengalaman, yang kita boleh merujuk kepada mereka bahawa adakah bersesuaian terhadap pentaksiran yang kita berikan kepada anak-anak kita ini, dan adakah kita melihat kita merujuk kepada guru kepada pakar ini supaya kita memberikan satu maklum balas yang memberikan adakah bersesuaian terhadap penguasaan tahap penguasaan yang kita berikan kepada anak kita ini bersesuai ataupun tidak, dan juga bersesuaian tak dengan tahap penguasaan yang kita berikan kepada ini adakah adil ataupun saksama. Jadi di sinilah beberapa perkara yang telah saya uraikan tentang bab yang keempat tentang pertimbangan profesional. Jadi sekian sajalah daripada saya, dan saya akan memberikan laluan kepada rakan saya untuk meneruskan perbincangan kita pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.